Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Ismail, nombor metrik A177615. Dan insya-Allah dalam video kali ini saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan solat sunat gerhana, solat sunat hari raya dan juga solat istisqa. Jadi, saya berkongsi dengan anda di bawah tugasan yang telah diberikan oleh pesyarah saya iaitu Ustaz Muhammad Nazir bin Alias di bawah subjek pengantar fiqh ibadat dan murakahat kod kursus PPPY 1162. Yang pertama sekali kita akan masuk pada solat sunat gerhana. Apakah itu solat sunat gerhana? Jadi, solat sunat gerhana ialah solat sunat yang dilakukan ketika berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Jadi, apa yang kita tahu? Apabila berlakunya gerhana, kita dituntut untuk melakukan solat sunat gerhana. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah melakukan solat sunat 2 rakaat, ini solat sunat gerhana, dan Rasulullah memanjangkan qiyam dengan kedua-dua rakaat itu. Selepas gerhana berakhir, baginda bersabda, dengan tanda-tanda ini, Allah Subhanahu Wa Taala menakutkan hamba-hambanya. Maka apabila kamu melihatnya, perlulah kami bersolat seperti solat yang baru dilakukan daripada solat-solat fardu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, solat sunat gerhana ini dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menunjukkan rasa kagum akan kehebatan dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis ini jelas menyatakan bahawa kita sangat-sangat dituntut untuk melakukan solat sunat gerhana apabila tiba waktu gerhana itu. Jadi, kita tertanya-tanya, bagaimana berlaku gerhana kan? Kita punya tak nak terfikir. Kita tahu je apa yang telah diberitahu oleh mufti kita, mufti wilayah kita ataupun mufti bagi setiap negeri lah. Kita ada gerhana malam ini. Tapi kita pernah terfikir bagaimana berlaku gerhana ni? Jadi sebelum itu, mari kita lihat apakah macam mana berlaku gerhana ini. Ini kedua-duanya berlaku apabila bumi, bulan dan juga matahari betul-betul berada pada satu garis lurus. Jadi, yang membezakan antara kedua-dua jenis gerhana ialah apakah yang berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, di bawah ini, gerhana matahari ialah apabila bulan yang berada di tengah. Kalau gerhana bulan pula, matahari bumi yang berada di tengah. Jadi kalau kita tengok, kalau gerhana matahari, bumi berada di belah kiri. So yang tengahnya adalah bulan dan kanan adalah matahari. Matahari memang tetap statik lah kan. Okey, manakala bagi gerhana bulan pula, bumi yang berada di tengah-tengah, di belah kirinya adalah bulan dan yang belah kanannya adalah matahari. Jadi bagi inilah berlakunya gerhana. Dan apabila berlakunya gerhana dalam satu garis lurus ini, bila mereka semua berselari dalam satu garis lurus ini akan membentuk satu fenomena yang sangat cantik apabila kita lihat je di langit lah dengan menggunakan alat-alat lainnya yang tertentu lah. Jadi, apakah niat solat sunat gerhana? Bagi solat sunat gerhana bulan, iaitu niatnya adalah seperti usalli sunnatul khusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Manakala bagi solat sunat gerhana matahari, niatnya adalah seperti berikut, iaitu usalli sunnatul kusufi rak'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat menjadi makmum ataupun menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan tertukar ya perkataan khusuf dan juga kusuf. Khusuf untuk gerhana bulan, manakala kusuf untuk gerhana matahari. Jadi ini adalah contoh kata gambar fenomena gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Ada gerhana matahari seperti cincin yang sangat lawa. Jadi inilah salah satunya keajaiban dan juga keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan alam ini. Jadi sebab itulah kita sangat-sangat disarankan untuk menunaikan solat sunat gerhana. Jadi bagaimanakah kaifiat solat sunat gerhana bulan dan juga gerhana matahari? Kedua-duanya adalah sama. Jadi kita kat sini pada rakaat pertama, setelah kita berniat, kita takbiratul ihram. Dengan berniat seperti niat yang tadi, telah saya sebutkan sebentar tadi. Kemudian kita membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, kemudiannya. Yang keempat, membaca surah. Sebenarnya tidak kisah surah yang macam mana. Tetapi, Imam ada galakkan pada surah yang panjang, seperti surah Al-A'la atau surah Al-Ghashiyah. Kemudian kita rokok yang pertama, dan kita membaca tasbih sebanyak 100 kali tasbih ketika kita rokok itu. Dan bagi tasbih pula, bacaan tasbih yang dibaca ketika mengerjakan solat sunat ini adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Jadi ini adalah bacaan tasbih yang dibaca ketika solat gerhana bulan juga gerhana matahari. Jika rasa panjang sangat, kita boleh hanya baca sampai wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nak panjang lagi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey. Jadi setelah kita rukuk pertama dan baca tasbih 100 kali, kita i'tidal tapi jangan kita rokok.
terus rokok. Kita iktidah dan kita iktidah dan kita terus masuk pada qiyam yang kedua. Ni solat-solat gerhana bulan dan matahari ni memang agak berbeza sikit lah daripada solat yang biasa kita lakukan. Setelah kita rokok dan setelah kita iktidah daripada rokok pertama tadi, kita dalam qiyam kedua. Dan kemudian kita baca surah Al-Fatihah dan juga surah yang lain. Surah yang lain tu surah yang panjang jugalah. Kemudian kita rokok yang kedua tadi dengan baca tasbih banyak 90 anggaran dalam 90 sekali tasbih. Dengan baca tasbih kalau saya baca tadi lah. Kemudian kita iktidal. Yang ni baru kita sujud yang pertama. Baru ada kira rakaat yang pertama lagi. Sujud pertama dan juga baca tasbih. Kemudian duduk antara dua sujud. Maka sangat dipanjangkan tempohnya. Sujud kedua dan baca tasbih. Dan kemudian kita beri pada rakaat yang kedua. Manakala rakaat kedua juga sama seperti yang rakaat pertama, kita qiyam dan juga baca surah Fatihah, baca surah yang panjang. Ada surah yang panjang lah. Kemudian kita rokok yang ketiga ini dan baca tasbih anggaran dalam 70 kali tasbih. Dan sama seperti rakaat pertama, apabila kita iktidal daripada rokok yang ketiga ini, bangun, sami Allahu hamidah, dan itu adalah dikira qiyam yang keempat. Jangan kita terus sujud. Macam solat biasa. Kita iktidal, kita bangun daripada rokok tu dan terus kita kira qiyam keempat. So kita baca surah Al-Fatihah dan juga membaca surah. Kemudian rokok yang keempat pula, kemudian selepas kita baca surah yang tadi, kita rokok yang keempat dan baca tasbih dalam anggaran ayat dia dalam 50 kali tasbih. Kemudian kita iktidal biasa dan baru kita sujud yang ketiga, iaitu dah baca tasbih. Duduk antara dua sujud, sunat dipanjangkan tempohnya. Kemudian sujud keempat dan baca tasbih. Kemudian barulah kita masuk pada tahiyat akhir, iaitu membaca tahiyat akhir. Kemudian kita memberi salam. Habis solat dan kemudian selepas sujud habisnya solat itu, kita dan imam pula akan bangunlah menyampaikan khutbah ataupun khatib yang bertugas ketika itulah. Kita boleh mendengar khutbah berkenaan dengan solat-solat gerhana. Okey, yang kedua adalah solat sunat hari raya. Solat hari raya ni memang solat sunat yang famous lah. Solat yang memang kita gembira lah kan berlakunya. Apabila habisnya raya kan. Jadi hari raya ni terbagi pada dua, iaitu hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha. Hari Aidilfitri waktu pelaksanaan solat ini adalah dilaksanakan setelah terbitnya fajar matahari sebelum tergelincirnya matahari pada 1 Syawal setiap tahun. Maknanya setelah kita solat subuh pada pagi 1 Syawal tu, so habisnya bila dah tergelincirnya matahari, bila dah terbitnya matahari tu, matahari tu kita digalakkan untuk solat sunat hari raya. Dan lebih afdal dilakukan bersama berjemaah lah. Okey. Ini pada 1 Syawal setelah habisnya Ramadan. Manakala pada hari raya Aidiladha, waktu pelaksanaan dilakukan adalah pada pagi raya Aidiladha, iaitu pada 10 Zulhijjah setiap tahun sesudah terbit matahari. Waktunya sama seperti solat hari raya, iaitu kita buat solat ni hari raya Aidiladha ni selepas terbit matahari juga. Sama je waktu dia. Itu pada waktu duha lah. Itu dikatakan pada waktu duha lah. Jadi apakah hukum solat hari raya ni? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Itu solat yang sangat-sangat dituntut. Itu kalau tak buat rugi. Kerana ia adalah sekali seumur hidup kita. Jadi kita kena buat. Kita sangat-sangat digalakkan untuk kalau boleh jangan tinggalkan. Kalau tidak boleh dilakukan secara berjemaah, kita boleh lakukan secara berseorangan. Ini solat sunat yang sangat dituntut kepada orang Islam. Bagi solat sunat Aidiladha, ia hanya dituntut kepada orang yang tidak mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah saja. Jadi kalau untuk solat sunat hari raya Aidiladha ni, kalau orang yang masa tu tengah pergi haji kan, masa tu kan bulan haji, so mereka tidak perlu melakukan solat sunat ini. Ini solat sunat yang dilakukan pada orang yang tidak mengerjakan haji saja. Macam kita yang berada kat Malaysia ni kan, ada orang pergi haji kan, kita tengah tak buat haji kan, so kita sangat-sangat digalakkan untuk solat sunat ni, melakukan solat sunat hari raya Aidiladha ni. Apakah perbezaan antara hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha? Ada banyak perbezaannya. Walaupun namanya sama hari raya, tapi sebenarnya ada banyak perbezaan. Okey. Hari Aidilfitri yang pertama, hari raya Aidilfitri ni disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Kita kena ikut tahun kalender Islam lah, jangan ikut kalender Masihi. Manakala pada hari raya Aidiladha, hari raya ini disambut sama 4 hari, iaitu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi hari raya Aidiladha ni kita sambut sama 4 hari, sama 4 hari tau. Dia lama sikit lah. Maknanya time tu dah kita boleh melakukan korban lembu ataupun apa-apa haiwan binatang al-an'am lah yang boleh dimakan, kan. Kalau hari raya Aidilfitri sepatutnya pada 1 Syawal 1 Zulhijjah, tapi kalau ikutkan kita berada di Malaysia ni, kita raya setahun lah kan, tapi tak kisahlah. Yang kedua, nama dia bagi hari raya ni adalah hari raya Aidilfitri ni ialah hari raya puasa, hari raya fitrah ataupun hari lebaran. Ini adalah nama lain bagi hari Aidilfitri yang biasa digunakan di Malaysia lah. Manakala dia bagi hari Aidiladha, nama lain dia adalah hari raya haji. Mengajar orang haji kan, dan juga hari raya ataupun hari raya korban. Mana kita nak mengorbankan binatang al-an'am. Yang ketiga, diraihkan
pada hari raya Aidilfitri, ini diraihkan setelah umat Islam berjaya menjalani ibadah berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan mengikut kalender Islam. Manakala hari raya Aidil Adha diraihkan bagi memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Allah iaitu Nabi Ibrahim AS yang sanggup hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail atas dasar ketaatan serta kepatuhan kepada Allah. Ketika itu Allah menyuruhnya menyembelih anaknya. Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Jadi atas dasar ketaatan, so Nabi Ismail pun terpaksa buat. Namun begitu, akhirnya disebabkan oleh ketaatannya tu baby tu, iaitu Nabi Ismail tu diganti dengan binatang kibas. Kan? Okay, yang keempat, adanya bagi hari Aidilfitri, adanya pensyariatan zakat fitrah yang perlu dilakukan sebelum solat sunat Aidilfitri didirikan. Jadi, apabila dah tibanya waktu, jadi solat zakat fitrah ni, dia boleh dilakukan ketika bulan Ramadan lagi. Tapi itu adalah hukumnya haruslah. Tapi yang paling afdal dilakukan, melakukan zakat fitrah ni adalah ketika dah, maksudnya malam raya tu. Malam raya tu, malam tu sebelum kita nak, dan esoknya sebelum kita nak melakukan solat sunat Aidilfitri, kita sangat-sangat pada waktu itu sangatlah afdal untuk bayar zakat fitrah. Manakala bagi hari raya Aidil Adha adanya pensyariatan untuk melaksanakan ibadah korban iaitu kita menyembelih lembu kerana mengingati peristiwa tadilah yang saya sebutkan tadi. Okey, yang kelima, hari raya Aidilfitri, solat sunat Aidilfitri kebiasaannya dilewatkan sedikit bagi memberi ruang kepada mereka yang belum menunaikan zakat fitrah. Betul tu. Biasanya kita perlu solat Aidilfitri dia dilewatkan kerana kita nak bagi peluang pada orang kat luar sana yang nak melakukan solat zakat, yang nak menunaikan zakat fitrah seperti yang saya sebut tadi kan. Sebelum solat hari raya, mereka perlu menunaikan zakat fitrah tu. Sebab itu adalah waktu yang sangat-sangat afdal. Tetapi kalau kita bayar zakat fitrah terlepas daripada solat hari raya tu, maka itu adalah haram hukumnya. Dosa. Tak boleh lah. Okay. Manakala hari raya Adha, adalah kebiasaannya diawalkan waktunya bagi memberi lebih banyak masa kepada umat Islam untuk melaksanakan penyembelihan korban. Yalah, sebab time itu kita ada banyak lembu. Kalau ada satu masjid tu, satu surau tu yang nak sembelih lembu, takkanlah kita nak lambat-lambat, nanti kalau takut sampai Zuhur kan, takut sampai nak sembelih semua lembu. Jadi mereka patut, so sebab itulah solat hari raya ni patut diawalkan sedikit, nak bagi ruang kepada Pak Imam ataupun AJK, Jawatankuasa Kawasan Masjid untuk menyembelih kurban. Okey, yang keenam, pada waktu hari raya Aidilfitri, umat Islam disunatkan untuk makan terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Ini memang pada sunat yang bukan sunat sebelum solat sunat hari raya lah. Manakala bagi hari Aidil Adha terbalik pula. Hari raya Aidil Adha, umat Islam disunatkan untuk makan setelah menunaikan solat sunat Aidil Adha. Okey, yang ketujuh, takbir hari raya Aidilfitri ini bermula sejak terbenamnya matahari hingga hari terakhir bulan Ramadan sehingga selesai solat sunat Aidilfitri pada 1 Syawal tahun Hijrah. Jadi, apabila masuknya malam raya tu, pada malam raya tu, 1 Syawal tu, kita digalakkan untuk melakukan takbir. Takbir setelah menjalani ibadah puasa kan. Takbir hari Aidilfitri dan takbir hari Aidil Adha sama je. Tidak berubah banyak pun. Sama je. Bukan tak berubah banyak, memang tak berubah pun, sama je. Tetapi untuk hari Aidilfitri, ini hanya dilakukan pada selepas masuknya waktu maghrib 1 Syawal tu sehingga selesai tunaikan solat sunat Aidilfitri. Itu saja waktu dia. Waktu yang disunatkan untuk takbir. Yang lain tidak. Yang lain bukan dikira takbir raya. Kalau selepas daripada waktu tu bukan takbir raya. Jadi sebab itulah apabila tiba di waktu malam raya ni, kita sangat-sangat kita kena ambil peluang untuk takbir raya. Tetapi berbeza bagi Aidil Adha, kerana bagi Aidil Adha takbirnya boleh dilakukan sejak malam 10 Zulhijjah sehingga terbenamnya matahari 13 Zulhijjah. Maknanya setiap malam 10 Zulhijjah tu mereka dah boleh start takbir raya dan sampailah 13 Zulhijjah. Selepas solat takbir, Sama boleh buat selama 4 hari, daripada 10 hingga 13 Zulhijjah. Mereka disunatkan untuk buat dah. Jadi ini adalah contoh lafaz takbir raya yang saya ambil daripada Majlis Taklim Darul Murtadah. Jadi saya pinjam sedikit gambar ni ya. Allahu Akbar kan. Jadi rasanya semua orang tahu apa takbir raya ni. Boleh tengok dekat internet ataupun tengok di YouTube kan. Yang biasa orang hantar takbir raya kan. Jadi ini adalah sekadar gambar je lah yang saya letak ni adalah lafaz takbir raya. Okey, kita teruskan. Jadi apakah niat solat sunat hari raya? Jadi umum mengetahui, untuk pengetahuan anda semua, solat hari raya ni boleh dilakukan secara bersendirian ataupun berjemaah. Mungkin ramai tidak tahu ni.
Kerana mereka fikir dia macam solat Jumaat yang mana ia perlu dilakukan secara berjemaah kan. Tetapi tidak. Solat hari raya boleh dilakukan secara bersendirian ataupun berjemaah. Bagi kadang-kadang sebab ada setengah orang yang terpaksa bekerja pada pagi raya kan. Jadi mereka tidak sempat untuk pergi ke mereka tak sempat nak pergi ke masjid ataupun ni untuk solat Jumaat, maka mereka boleh lakukan secara sendirian. Okey. Berikut saya berikan apakah niat solat sunat hari raya. Kita mula kepada solat sunat hari raya Aidilfitri dulu. Okay, bagi Pak Imam, niatnya adalah usalli sunnata Aidil Fitri raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat Aidilfitri 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Ini bagi imam. Manakala bagi makmum pula di bawahnya, usalli sunnata Aidil Fitri raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Manakala ketika solat bersendirian pula macam mana? So niatnya adalah seperti usalli sunnata Aidil Fitri raq'ataini adaan lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ini adalah untuk bersendirian. Kalau susah sangat nak ikut dia punya niat bahasa Arab ni, kita boleh hanya niatkan dalam hati dalam bahasa Melayu. Itu kalau nak itu paling mudah lah kerana niatnya adalah lintasan dalam hati sahaja. Kan? Okey. Kita lihat apa nota di tepi yang belah kiri ni. Manakala bagi niat solat sunat hari raya Aidil Adha, sama saja seperti solat sunat hari raya Aidilfitri. Ya, sama saja. Tapi kita kena tukar lafaz Aidilfitri tu yang ada pada Aidilfitri yang saya sebutkan ketiga-tiga tadi tu kepada Aidil Adha. Kita tukarkan saja. Kemudian kita sambung. Maknanya kalau kita nak solat kalau kita jadi makmum untuk solat hari raya Aidil Adha, usolli sunnata Aidil Adha raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini salah satu contoh lah. Jadi kita masuk pada cara-cara pelaksanaan solat sunat hari raya. Okey, rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram. Yang kedua, selepas baca takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Kemudian lepas habis doa iftitah, sebelum kita membaca al-Fatihah, kita perlu mengangkat tangan dan bertakbir sebanyak 7 kali yang diselasih dengan bacaan tasbih. Ini takbir 7 kali dan juga tasbih 6 kali. Ini setiap kali 7 kali takbir itu diselangi dengan 6 kali tasbih. Jadi sebab kita baca Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tasbih sama seperti yang telah saya sebutkan pada solat agama tadi lah. Kan? Sama je. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca Al-Fatihah kita baca surah dan surah membaca ayat Quran daripada surah Al-Quran seperti surah Al-A'la ataupun surah yang lain. Dan disunatkan di afdal kita baca surah yang panjang sedikit lah. Panjang sedikit. Kemudian kita meneruskan solat sehingga selesai rakaat pertama, iaitu rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, kan. Kemudian kita bangun pada rakaat kedua, kan. Jadi bila masuk rakaat kedua kita akan bertakbir, kan. Jadi dimulai dengan lafaz takbir intiqalat, iaitu takbir permulaan pada rakaat kedua. Kemudian sebab kita dah takbir intiqalat yang masuk pada rakaat kedua tu, kita mengangkat tangan dan kemudian kita mengangkat tangan dan kita bertakbir sebanyak 5 kali yang diselang-seli dengan bacaan tasbih. Ini takbir di sini adalah takbir sebanyak 5 kali dan juga tasbih sebanyak 4 kali. Sama seperti rakaat pertama, tapi bezanya adalah hanya pada bilangan takbir dan juga tasbih. Rakaat pertama kita kena baca 7 kali, 6 kali tasbih. 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Maka rakaat kedua 5 kali takbir dan 4 kali tasbih. Dan perlu ingat pada bahawa takbir intiqalat yang pada mula-mula untuk masuk rakaat kedua tadi tak termasuk dalam takbir ini. Dan kita baca surah Al-Fatihah, bila imam dah baca Al-Fatihah, kemudian baca surah, dan surah ni tak kisahlah surah apapun yang boleh dibaca. Tapi yang afdalnya adalah surah yang panjang sedikit lah. Kemudian kita menundukkan solat sehingga duduk tahiyat akhir dan juga memberi salam dah habis solat hari raya. Kemudian lepas tu bisa ada khutbah lah. Itulah. Okey, yang ketiga. Tajuk yang ketiga adalah solat istisqa. Jadi pernah dengar ke solat istisqa ni? Mungkin ramai ada kita pernah dengar tapi kita tak pernah buat, kan. Sebab kat Malaysia ni istisqa ni jarang buat kerana kita ni berada di negara khatulistiwa yang mana ianya panas dan juga lembap sepanjang tahun. Jadi untuk berlaku kemarau itu perkara yang agak mustahil lah. Tapi boleh je jadi. Dulu Malaysia juga pernah buat solat istisqa di masjid dulu. Dalam time tu memang lama tak ada air lah, hujan tak turun, air tak ada, kan. Memang berlaku masalah bekalan air, kesusahan air. Jadi sebab tu ada solat istisqa ni. Jadi tengok apakah tujuan solat istisqa, iaitu untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hujan disebabkan menghadapi masalah keputusan air bagi sesebuah daerah ataupun negeri, terutamanya pada waktu kemarau. Maknanya tujuan kita melakukan solat istisqa ni untuk kita meminta kepada Allah agar diturunkan hujan disebabkan oleh masalah keputusan air. Kebiasaannya
Solat istisqa ni biasanya dilakukan di negara-negara Arab di Timur Tengah. Negara Arab Timur Tengah seperti di Mekah, Madinah, Jordan, Syria semua tu lah. Kerana kerana mereka negeri pada pasir dan mereka biasanya tak diturunkan hujan. Jadi sebab itulah bagi mereka yang ada di sana, mereka sangat-sangat dituntut untuk membuat solat-solat istisqa. Kemudian apakah hukumnya? Hukum adalah sunat muakkad ke atas orang-orang yang orang bermukim, musafir, merdeka, hamba, sudah balik serta yang belum balik, lelaki dan juga perempuan. Maknanya tak kira semua golongan yang dah balik, yang belum balik pun mereka dituntut untuk datang sekali solat istisqa berjemaah. Walaupun kalau kita solat apa mereka boleh tengok saja. Kan? Jadi orang yang bermukim, orang musafir yang ada pada satu tempat tu pun mereka pun sangat dituntut. Walaupun mereka bukan berasal dari tempat tu. Mereka pun sangat dituntut untuk melakukan solat ini. Kerana ialah solat muakkad yang sangat dituntut. Jadi ada hadis Rasulullah berkenaan dengan solat istisqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat minta hujan sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu hari untuk meminta hujan. Lalu bersolat bersama-sama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamat. Maknanya solat istisqa tak ada azan dan iqamat lah. Kemudian bagi dia berkhutbah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap mukanya ke arah kiblat dengan menadah kedua-dua tangannya. Kemudian memalingkan kain ridha, yang ini selendang, memindahkan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri dan yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahawa adanya persyaratan solat istisqa bersama para sahabat Nabi. Jadi bagaimanakah cara melaksanakan solat istisqa? Untuk pengetahuan tersebut, solat istisqa itu boleh dilakukan secara bersendirian. Jika ada setengah orang yang tidak dapat melakukan secara berjemaah kerana ada usaha kerja yang tidak dapat dielakkan, ada kecemasan, jadi boleh dilakukan secara bersendirian. Tetapi yang namun lebih afdal, ia boleh dilakukan secara berjemaah kerana ialah pada satu daerah atau kawasan yang tidak ada air, mereka kan semua orang terkena kesan tidak ada air itu. Jadi sebab tu, untuk biar afdal, kita boleh minta ramai-ramai, minta secara beramai-ramai supaya diturunkan hujan. Bukan nak buat seorang-seorang kan, tak ni lah. Tapi lebih afdal boleh buat secara berjemaah. Yang ketiga, bertujuan untuk meminta hujan. Yang tidaknya tak bukan solat istisqa ni mestilah tujuan untuk meminta hujan, bukan sebab benda lain. Jika tidak berkehendakan akan hujan, maka hukum tidak haram dan tidak sah. Yalah, kalau dah tak ada hujan, air ada, hujan selalu turun, tiba-tiba nak buat solat istisqa, maka tidak perlulah, tak sah ya solat itu. Nanti tak ada sebab yang munasabah. Seterusnya, persediaan bagi melaksanakan solat istisqa. Jadi ada beberapa persediaan yang perlu dilakukan oleh umat Islam sebelum nak melakukan solat istisqa. Yang pertama, mereka perlu menginsafi pada diri bahawa manusia ini tidak mempunyai daya dan upaya untuk menentukan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah SWT. Allah SWT yang maha berkuasa atas segala-galanya. Beliaulah Allah lah yang menurunkan hujan. Jadi, kita ni sebagai manusia yang amat kerdil ini, yang tidak ada daya upaya ini, yang diciptakan oleh Allah, kita tidak ada kuasa. Kita perlu patuh dan taat pada perintah saja. Dan kita tidak ada kuasa, kita tidak ada daya upaya. Jadi, sebelum kita nak solat ataupun kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu membuat beberapa persediaan berikut. Antaranya yang pertama, seluruh penduduk diminta untuk meninggalkan maksiat dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bagi setengah pemerintah ataupun wakil ataupun penduduk kampung di satu tempat, beliau boleh menyuruh penduduk ataupun rakyatnya untuk bertaubat, meninggalkan maksiat dan bertaubat. Kerana mungkin boleh jadi Allah tidak menurunkan hujan ni pada satu daerah ataupun kawasan ni, ataupun satu tempat yang kerana berlaku ada maksiat ataupun berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, kan, perkara-perkara maksiat berlaku pada satu tempat itu. Jadi mungkin Allah murka, jadi Allah tidak turunkan hujan. Kita tidak tahu. Kan? Kita tidak tahu. Jadi sebab itulah penduduk diminta untuk meninggalkan maksiat dan pun sedang bertaubat. Yang kedua, penduduk diwajarkan untuk berpuasa selama 3 hari sebelum tiba hari untuk menunaikan solat istisqa. Jadi setiap orang sangat dituntut untuk berpuasa selama 3 hari sebelum itu, berpuasa pada 3 hari kan, sebelum tibanya pada hari keempat untuk menaikkan solat istisqa. So sebelum kita nak solat istisqa, so nak berpuasa selama 3 hari sebelum tiba hari untuk menaikkan solat istisqa. Tak kira semua golongan. Seterusnya, seluruh penduduk dengan pakaian biasa atau sederhana diminta untuk turut sama berkeluar beramai-ramai ke masjid ataupun tanah lapang bagi menunaikan solat ini secara berjemaah. Bila dah tiba hari untuk menunaikan solat istisqa, jadi semua rakyat, tidak kira yang kaya, miskin, tua, muda, anak kecil, anak semua digalakkan untuk keluar beramai-ramai dengan berpakaian biasa saja atau pakaian lusuh
pergi ke masjid atau tanah lapang untuk menunaikan solat ini secara berjemaah. Jadi apa tujuan kita pakai baju yang biasa ni ataupun pakai lapang ni? Kerana kita nak menunjukkan rasa rendah diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita merendahkan diri kita. Walaupun kita kaya, mempunyai pangkat, orang kenamaan sekalipun, bila kita nak tunaikan solat istisqa ni, kita mesti merendah diri. Jangan pakai pakaian yang mahal. Pakai pakaian yang biasa saja. Tak perlu pakaian mahal. Kerana yang paling berkuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang paling tinggi. Kan? Paling tinggi. Jadi kita tak ada daya upaya untuk melawan kuasanya. Dan kita ni adalah manusia yang kerdil saja. Kerana bila kita mati ni, semua orang akan dikafarkan sama jadi seperti kain kafan putih. Jadi tidak ada beza. Kaya ataupun miskin. Jadi sebab itulah mereka perlu pakai biasa tu pakai sederhana. Jadi apakah niat solat istisqa? Jadi niat dia adalah seperti berikut, iaitu usalli sunnatul istisqa'i raka'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat istisqa 2 rakaat. Jadi makmum ataupun imam kerana Allah Ta'ala. Jadi untuk menang semua, solat istisqa ni dikerjakan sama seperti solat biasa saja, iaitu 2 rakaat. Walaupun ada yang mengatakan solat istisqa ni sama seperti solat akhir raya, tetapi pendapat itu tidak kuat lah. Tidak kuat. Dan saya sendiri telah mendapat pengesahan daripada ustaz mengajar subjek ini. Dia kata, istisqa ni sama saja seperti kita buat solat biasa 2 rakaat. Jadi tidak ada perkara-perkara tambahan yang macam yang kita dengar dalam solat gerhana tadi lah. Dengan solat gerhana, dengan solat akhir raya lah. Kan? Solat akhir raya tadi kena takbir 7 kali kan. Tasbih kan. Lepas tu kalau solat gerhana pula bila kita dah rokok tu, betul kita bangun tu, untuk jam kedua pula, tidak perlu terus sujud. Ini solat istisqa ni seperti solat biasa saja. Tak ada special pun lah. Kemudian kaifiat solat istisqa ni macam biasalah. Seperti kita solat biasa. Bila takbiratul ihram, baca doa iftitah. Kemudian lepas baca baca Al-Fatihah. Baca kita baca ayat daripada Al-Quran, surah Al-A'la ataupun surah yang lain. Disunatkan dari sini surah yang panjang lah. Itu kita terus selesai sehingga surah pertama, kemudian rakaat kedua. Dan biasanya, dan pada akhir sekali, lepas kita dah memberi salam, pada rakaat kedua ni, kita akan mendengar khutbah yang berkenaan dengan istisqa. Sama ada khutbah itu akan dicatatkan oleh imam yang bertugas ataupun khatib yang bertugas lah. Ketika itu, tengoklah siapa yang bertugas itu kan. Kita hanya mendengarlah khutbah berkenaan dengan istisqa. Sama ada kemungkinan suruh kita bertaubat, kan? Tinggalkan maksiat. Berlaku kita pasal azab ni kan. Itu sahaja kita tahu. Itu sahaja penerangan saya daripada saya. Jadi sekiranya ada kekurangan dan juga kesilapan ataupun kesalahan sepanjang saya menyampaikan syarahan ini berkenaan dengan solat sunat akhir raya, solat istisqa, solat gerhana ini, saya memohon maaf terlebih dahulu. Jika ada salah boleh beritahu saya, boleh betulkan saya kerana saya sendiri pelajar, bukannya orang yang ada autoriti pun kan. Ini adalah tugasan yang saya berikan oleh pensyarah saya bawah subjek ini. Jadi untuk itu saya menggunakan diri saya dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.